Al-Fatihah. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa sayyidina Muhammad ibn Abdillah, imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin wa qaidi du'atil mujahidin, allazi balagha risalahu wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafallahu bil ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzili ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Terima kasih kepada Abang Nasir selaku pengurusi majlis pada malam ni, yang dihormati pegawai daerah kita Tuan Haji Abdul Halim Hamid, perangkap pengurusi jawatankuasa masjid Ridwaniyah, seluruh barisan AJK masjid, para pimpinan masyarakat, para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizah, khususnya yang dikasihi muslimin muslimat, hadirin hadirat, ibu-ibu, bapa-bapa, para kekasih Allah, nanti Allah SWT sekalian. Syukur pada Allah SWT pada malam ni Allah SWT masih memberikan ruang dan kesempatan kepada kita untuk terus melaksanakan ibadah puasa, yang mana puasa kita pada kali ini telah memasuki fasa yang terakhir, dan beberapa hari saja lagi kita akan bertemu dengan bulan Syawal. Sedar tak lagi ni kita dah di akhir Ramadan. Kalau main bola tu mungkin dah masuk ke separuh akhir, dan tak lama lagi kita akan masuk ke final. Biasanya masuk ke final ni tak banyak pasukan, tapi Alhamdulillah dalam masjid hari ni ramai, penuh masjid hari ni. Bermakna separuh akhir kali ni ramai orang, dan ramai bukan saja penonton, bahkan menjadi pasukan-pasukan yang masih kekal di dalam semi-final insya-Allah. Dan kita akan terus masuk ke final sampai ke 29 Ramadan, dan seterusnya kita akan mendapat piala akhirat insya-Allah. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bila mana masuk ke dalam bulan Ramadan, selalu ustaz akan baca, ataupun para asatizah kita, para tuan guru kita akan memperingatkan kita dengan satu firman Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana firman Allah Subhanahu Wa Taala ini kita hafal dan kita ingat. Masuk saja bulan Ramadan akan dibacakan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu, difardukan ke atas kamu, diperintahkan ke atas kamu berpuasa, sebagaimana puasa ini telah difardukan kepada umat-umat terdahulu sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Betul tak? Ustaz-ustaz akan baca ayat ni. Baik, tuan-tuan puan-puan Allah SWT sekalian, apa yang nak dikatakan di sini? Kenapakah puasa itu dikatakan bila mana kita berpuasa kita akan menjadi orang yang bertakwa? Baik, apakah pengertian takwa? Takwa tu takwa ke? Tahu takwa? Takwa kalau orang utara kata, di sini mungkin panggil tauhu. Tahu tahu yang duk buat bihun tu kan? Takwa macam tu kan? Kalau orang utara panggil tauhu tu takwa. Apakah takwa itu sama dengan takwa? Dah. Apakah takwa? Dan takwa ini juga bila mana hari Jumaat para khatib akan ingatkan kepada kita, wahai para hadirin dimati Allah SWT sekalian, sidang Jumaat yang dimati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Apakah takwa? Apa itu takwa? Baik, seorang sahabat telah bertanya kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dia bertanyakan kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, apakah takwa? Ma huwa takwa?
Maka Sayyidina Ali katakan takwa itu ada 4 ciri. At-taqwa itu ialah yang pertama al-khaufu bil jali. Takwa itu yang pertamanya ialah dia takut kepada al-jali, Rabbul Jali. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah. Kau takut kepada Allah ini macam mana? Takut kepada Allah bermakna kita melaksanakan segala perintahnya. Kita melaksanakan segala suruhannya. Kita melaksanakan segala apa yang diperintahkan kepada kita, yang telah dibawa oleh kekasihnya Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bermakna al-khauf bil jali, takut kepada Allah. Kita tinggalkan segala apa yang Allah SWT tegah kepada kita. Baik, bila mana kita masuk dalam bulan puasa, kita telah melaksanakan ibadah puasa, tanda kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan puasa adalah ibadah yang paling ikhlas. Betul tak? Kenapa ustaz kata puasa ibadah paling ikhlas? Cuba kita tengok, kalau orang duduk seorang-seorang dalam rumah, makcik-makcik yang masak bihun ke, masak kotiau ke kat rumah kan, petang-petang dia makan, confirm dia tak makan, walaupun dia duduk seorang, walaupun dia ada seorang diri dalam rumah, dia nak makan boleh tak? Dia nak makan boleh, tak ada masalah, bukan ada orang tengok. Anak dia pun duduk tidur, suami dia tak balik kerja lagi, jadi dia takkan makan. Sebab dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia takut kepada Tuhan yang menciptakan puasa. Baik, cuba kita tanya pada diri kita, kalau kita duduk seorang dalam rumah, duduk seorang-seorang dalam rumah, kita solat tak? Solat lah kita. Kita mungkin solat, tapi mungkin lambat sikit, tak sebagaimana puasa. Kalau puasa, nak buka puasa tu 10 minit sebelum buka puasa, kita dah ada di hadapan hidangan, dah menanti di meja makan, nak makan dah. Tapi kalau kita duduk seorang-seorang di rumah, kita solat kita macam mana? Solat kita macam mana? Mungkin di akhir waktu, ada setengah orang tak sedar, ralik dengan dunia dia. 5 minit nak habis waktu, baru dia sedar, oh, aku tak solat zuhur lagi. Terus pergi ambil air semayang. Ambil air semayang, lepas tu tak pakai baju, tak dan pakai baju, takut sebab nak habis waktu dah. Terus ambil kain pelekat, pakai gulung-gulung, labur sikit pada lutut, terus angkat takbir. Dengan tak pakai baju, bulu kotiok pun tak cukup, contoh. Tu kita seorang-seorang. Maksudnya dia ibadah puasa ni lebih ikhlas daripada ibadah solat. Semayang kita belum tentu mampu menghadirkan ikhlasan sebagaimana puasa. Baik tuan-tuan puan-puan Allah SWT sekalian, tu yang pertama al-khauf bil jali. Yang kedua dia apa dia? Sayyidina Ali katakan takwa ini yang kedua ialah wal amalu bitanzil. Wal amalu bitanzil itu apa dia? Wal amalu bitanzil itu ialah mengamalkan apa yang diturunkan kepada kita. Apa yang diturunkan kepada kita? Yang diturunkan kepada kita ialah Al-Quranul Karim. Bertepatan dengan bulan Ramadan ini, turunnya Al-Quran daripada Nun di Baitul Izzah turun ke langit dunia pada malam 17 Ramadan. Kita tahu kisah ni. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadan itulah diturunkannya Al-Quran. Kata ulama, diturunkan daripada Baitul Izzah, Nun di langit yang ke-7, turun ke langit dunia pada malam 17 Ramadan dan mengambil masa 23 tahun untuk sampai kepada seluruh umat manusia. 23 tahunlah bermulanya proses yang dibawa oleh Jibril, turun Quran satu persatu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermula dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan akhir dengan al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini telah aku cukupkan agama, telah sempurnakan agama Islam ini, dan aku redha Islam ini menjadi agama bagi kami. Baik, itu Al-Quran 23 tahun mengambil masa untuk diturunkan kepada kita. Baik, bila mana kita nak mendapat ketakwaan kepada Allah, maka kita kenalah mengamalkan apa yang diturunkan, bukan membaca apa yang diturunkan. Bukan Sayyidina Ali katakan wal qara'u bitanzil, tapi wal amalu bitanzil. Wal amalu bitanzil ini bermakna kita mengamalkan nun daripada bismillahirrahmanirrahim sampailah minal jinnati wan nas, kita kena amalkan. Tak boleh amal sekerat-sekerat. Asal perintah ibadah, alhamdulillah tamam, kita laksanakan. Masuk ibadah puasa, kita puasa. Perintah solat, kita solat. Perintah zakat, kita bawa keluar zakat. Zakat fitrah, zakat perniagaan dan sebagainya, kita bawa keluar. Tapi bab selain daripada ibadah, kita amat culah untuk laksanakan.
Baik, tuan-tuan puan-puan minta Allah SWT sekalian, apakah buktinya? Buktinya, cuba kita tengok dalam surah Al-Baqarah. Bila mana kita masuk ke dalam bulan puasa, kita akan dibacakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik, cuba kita tengok ayat, beberapa ayat sebelum daripada tu. Bukankah kita akan berjumpa dengan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla? Betul tak? Jumpa ke ayat ni. Kita dah hari dah 20 lebih dah kita puasa. Dan siapa yang baca setiap hari satu juzuk pasti akan jumpa ayat ni. Ayat yang mana memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah qisas ataupun melaksanakan hukum di dalam Islam yang dinamakan qisas. Selain daripada hukum hudud, selain daripada hukum ta'zir. Baik, sekarang ni kita laksanakan tak? Apakah kita telah kena ataupun kena ke atas kepala kita sebagaimana yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Apakah kita hanya beriman akan sebahagian isi kitab sedangkan kita mengingkari sebahagian isi kitab yang lain? Amat celakalah kita kalau sekiranya kita hanya melaksanakan ibadah ataupun hanya melaksanakan sebahagian daripada Quran. Mana-mana ayat yang tak kena dengan kita, yang tak kena dengan selera kita, yang tak masuk dengan jiwa kita, kita tinggalkan. Bila kita akan dapat takwa kalau macam ni? Ayat yang berkaitan dengan ibadah, alhamdulillah kita laksanakan, memang tekun sungguh kita laksanakan. Bahkan kalau ibadah umrah tu ataupun ibadah haji, dialah paling awal untuk pergi haji, dia yang paling banyak pergi umrah. Kalau boleh setiap bulan dia nak pergi umrah, setiap bulan dia nak pergi haji kalau boleh, sebab duit dia terlalu banyak. Baik, tapi tak nak pula orang macam ni, ataupun kita tak nak orang yang macam ni, orang yang tekun dalam ibadah tapi dialah yang menjadi penentang tegar kepada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah yang paling kuat menentang hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hukum Allah tu tak ada dalam Quran ke? Hanya ibadah Quran, hanya perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah sahajakah di dalam Al-Quran? Tak. Quran ini cukup sempurna, melengkapi seluruh aspek kehidupan, melengkapi seluruh segenap penjuru kehidupan kita. Maka selayaknya lah dan sepatutnya lah kita melaksanakan seluruh apa yang terkandung di dalam Quran. Sebab kita nak mendapat takwa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia Sayyidina Ali katakan wal amalu bitanzil. Kita melaksanakan seluruh apa yang terkandung dalam apa yang diturunkan kepada kita. Itu yang kedua. Tuan-tuan puan-puan minta Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Yang kedua berkaitan dengan wal amalu bitanzil. Yang ketiga dia pula apa dia? Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang ketiga ialah ar-ridha'u bil qalil. Kita redha dengan perkara yang sedikit, dengan benda yang sedikit yang dikurniakan kepada kita. Puasa ini mengajar kita supaya kita redha dengan benda yang sedikit. Cuba kita tengok kita makan banyak mana sehari di bulan puasa berbanding dengan bulan-bulan biasa. Kalau bulan biasa tu bangun pagi kita dah makan macam-macam dah. Macam-macam ada. Makan pagi-pagi kita makan apa? Nasi lemak confirm. Roti canai tu confirm. Lain bihun goreng, mi goreng. Macam-macam lah waktu pagi. Tu sarapan. Teh tarik, teh panas, kopi panas dan sebagainya. Tu kita makan hari-hari. Bila mana masuk tengah hari pula, kita bertemu pula dengan makan tengah hari. Hak ni lagi dahsyat. Makan nasi kandang, makan nasi paprik dan macam-macam. Terlalu banyak. Malaysia ni syurga makanan. Nombor 3 dalam dunia, negara yang paling banyak makanan adalah Malaysia, selain daripada China. Nombor 3 dalam dunia, Malaysia, paling banyak makanan, syurga makanan. Cuba pergi bazar Ramadan tengok apa yang tak ada. Macam-macam ada, macam Astro, semua rancangan ada. Astro biasa lagi. Kalau kami duduk di Mesir dulu, tanya Ustaz Faizal, 3,000 rancangan, jenuh nak tengok. Astro tu pun dah banyak lah kan. Kalau duduk di Mesir, 3,000 rancangan, nak tengok apa semua ada. Channel sukan Piala Dunia tu beratus-ratus rancangan, dan dia punya satelit boleh ambil satu dunia. Start daripada Jepun sampai ke Amerika Syarikat, semua rancangan boleh masuk ke dalam Mesir. Astro yang macam-macam ada tu hanya beberapa ratus rancangan, tu pun ditapis, disekat. Baik, macam itulah juga makanan di negara kita berbanding dengan negara-negara bergolak di sana. Cuba tengok negara-negara di luar, mereka makan apa? Orang-orang Mesir, Ustaz, Mesir makan mewah Ustaz, makan kambing bakar. Awak di Malaysia tak ada kambing bakar. Ustaz, di Mesir makan nasi mandi. Awak di Malaysia tak ada nasi mandi kan? Penuh restoran Arab sekarang ni kan? Maksudnya segala jenis makanan ada sini. Sushi Jepun pun ada di sini. Maksud dia kita ni kaya, mewah dengan makanan. Cuba kita tengok hari-hari kita makan apa dia. Dan puasa kita berbeza.
Bila masuk dalam bulan puasa, kita makan sikit, cukup sikit. Ya, mungkin waktu berpuasa, waktu nak buka puasa tu, kita pergi bazar Ramadan, kita beli banyak. Bukan kita beli banyak pun, anak kita yang lebih-lebih nak makan tu, nak makan ayam paprik lah, ayam golek lah, air dah saja beli macam-macam, air bandung, air keladi, air pandan, segala jenis dah beli. Tu anak kita memang sesuai dengan umur dia, baru nak kenal dunia. Kita ni yang dah berumur ni, kita tak makan banyak confirm. Paling banyak kita makan kurma, lepas tu makan nasi sepinggan dah. Nu nak makan pulak, nu lagi lah, sahur sat lagi. Tak sama dengan waktu hari biasa. Hari biasa tengah hari makan lagi, petang sat lagi kita makan cucuk pisang pulak. Malam sat lagi kawan hajak pergi makan cakotiau pulak. Tu kita. Maksudnya kita makan banyak, redha dengan kehidupan kita macam-macam. Sebab duit kita banyak, tak tahu nak buat apa. Makannya. Tapi bulan puasa dia ajar kita redha dengan benda yang sedikit. Kadang-kadang ada insan yang kita ni, ada manusia di kalangan kita ni, dia hidup tak mewah macam kita. Dia hanya berbuka apa yang ada pada dia. Tapi dia redha tak? Dia redha dengan kehidupan dia. Itu bermakna dia telah mendapat takwa di sisi Allah SWT. Rezeki itu kurniaan Allah SWT. Dia redha dengan rezeki yang Allah SWT kurniakan kepada dia. Dia tidak menyebut, awak lah rezeki aku sikit sangat walaupun bulan puasa. Kan bulan puasa ni dapat rahmat. Kenapa aku tak dapat rahmat Allah SWT? Kenapa aku tak dapat rezeki yang banyak pada Allah SWT? Dia tak mungut. Tapi dia terus redha dengan apa yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada dia. Maka dia telah mendapat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajah. Pelik daripada kita ni kalau ada orang yang tamak, dia tak cukup dengan apa yang dia ada. Rasa harta dia banyak dah, dia nak tambah harta lagi. Dia nak kalau boleh segala apa yang ada di dunia ni dia punya. Tu orang yang tamak. Jangan jadi macam orang ni. Cukuplah dengan apa yang dikurniakan kepada kita. Ustaz ni macam tak bagi kami kerja je pun. Dah kerja lah. Cari rezeki itu wajib. Tapi jangan sampai mengabaikan syariat Allah. Jangan sampai menindas orang lain untuk mendapatkan rezeki yang dikurniakan oleh Allah SWT. Jangan sampai kita mencari rezeki yang haram. Jangan sampai kita mencari harta yang haram. Tu, boleh nak cari harta, carilah. Kumpullah harta banyak-banyak. Sahabat Nabi pun ada di kalangan mereka adalah saudagar-saudagar kaya. Mereka ini redha dengan apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka ini membelanjakan harta-harta tersebut ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tak pernah menindas orang lain untuk mendapatkan harta daripada Allah. Tu beza nah. Baik, itu yang ketiga, redha dengan apa yang dikurniakan kepada kita. Baik, yang keempat, yang terakhir, apa dia? Sayyidina Ali katakan kepada kita, tuan-tuan puan-puan Allah SWT sekalian, yang terakhir ialah wal isti'dadu birrahim. Tanda ketakwaan kepada Allah, tanda manusia ini menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah, dia ini ialah orang yang mempersiapkan diri untuk hari yang akan datang. Hari apa hari yang akan datang? Tentu-tentulah hari kiamat, hari akhirat, hari pembalasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita hari ini macam mana? Kita dah bersediakah untuk hari akan datang? Kita dah bersediakah untuk hari kematian kita? Cuba kita tanya diri kita. Dalam bulan puasa ni, di mana syaitan dibelenggu ni, kalau bulan biasa kita tak ingat, mungkin kita tak ingat kepada akhirat kita. Dalam bulan puasa ni kita cuba kita renung, kita tengok dalam diri kita, aku ni macam mana, bila aku akan mati. Kalau anak muda hari ni, kalau anak muda dia bersiap sedia untuk hari perkahwinan dia. Betul tak? Cuba tengok anak muda, hari-hari dia telefon awet dia, telefon markah dia, sayang buat apa tu? Bila kita akan kahwin? Dia tanya yang tu dulu. Kahwin nanti kita nak pakai baju warna apa? Warna merah ke warna hijau? Sayang dia kata warna pink lah comel. Tu yang dia sembang malam-malam. Tak ada nak kahwin lagi, sembang buat anak dah. Sayang, kahwin nanti kita nak berapa orang anak? Anak pertama kita nak bubuh nama apa? Nama pertama suami dah cadang, bakal suami dah lah, tak kahwin lagi. Bakal suami dah cadang, kita bubuh nama Bedah lah. Alah abang, nama Bedah tak comel lah abang. Bolehlah nama Siti Khadijah. Lepas tu gelaran pendek dah Katie. Orang lain ni kan gambar nama Katie. Tu singkatan nama Khadijah. Nama elok-elok Siti Khadijah panggil Katie. Tak kepelik manusia hari ni. Baik, itu persediaan anak muda. Dia bersiap sedia untuk hari perkahwinan dia. Dia akan menjadi bakal pengantin. Dia tak sedar bahawasanya bakal pengantin tu belum tentu dia akan sampai. Belum tentu dia akan jadi bakal pengantin.
Sebab dia tak tahu bila dia akan mati. Dia tengah-tengah duk siap untuk hari penghafizan dia, tiba-tiba Allah SWT tarik nyawa dia, terus dia jadi jenazah. Dan kita semua ni ialah apa dia? Kita semua ni ialah bakal jenazah. Kena ingat itu. Tak kira umur kita berapa, tak kira kita ni muda, tak kira kita ni tua ataupun sebagainya, kita ini ialah bakal, kita ini bakal jenazah. Kalau yang tua dah kahwin dah, dia persiapkan diri dia dah. Dia persiapkan diri dia untuk menjadi bakal jutawan. Bila aku akan kaya? Projek mana lagi aku tak ambil? Rumah dekat mana lagi aku nak buat lepas ni? Tu dia. Maksud dia berkira-kira untuk menjadi jutawan, untuk jadi orang yang hebat, orang untuk menjadi seorang yang dikenali. Sebab dia rasa dia ni hidup di dunia dah lama. Dia tak sedar hari makin pendek umur dia. Contoh kita hari ni, Allah SWT telah tulis di Lauhul Mahfuz, contoh umur kita 63 tahun. Umur umat Nabi dalam lingkungan tu. Sebab umur Nabi pun 63 tahun. Umur Nabi 63 tahun. Dan umur umat Nabi sekitar tu je. Ada 60 tahun, ada 70 tahun. Paling jaranglah kita nak jumpa orang yang hidup umur 80 tahun, 100 tahun. Amat jarang. Tak seperti umat Nabi Adam, tak seperti umat Nabi Nuh yang panjang umur dia. Sebab itulah dikurniakan kepada umat Nabi ini apa dia? Lailatul Qadar. Dikurniakan kepada umat Nabi ini Ramadan. Walaupun puasa ini telah difardukan kepada umat-umat terdahulu, tapi tak ada spesialis Ramadan kepada umat-umat terdahulu. Tidak ada spesialis Lailatul Qadar kepada umat-umat terdahulu. Yang ada Ramadan hanya pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada Lailatul Qadar hanya kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ni umur pendek. Bila mana umur kita, contoh umur kita akan mati umur 70 tahun. Hari ni umur kita berapa dah? Hari ni umur kita 26 tahun contoh. Esok tambah sehari lagi, makin pendek umur kita. Dan kita bila mana masuk hari jadi, kita lah selamat panjang umur, sambut itu. Sepatutnya kita kena ingatkan dia, selamat pendek umur. Baik, ucapan yang bagus. Semoga panjang umur. Semoga panjang umur untuk apa dia? Semoga panjang umur untuk dia terus melakukan ibadah kepada Allah. Itu doa kita. Jangan pula duk pergi kata kat dia lepas ni, selamat pendek umur, anak mati dah. Jangan duk kata kat dia macam tu pula. Bolehlah nak melawak, tapi dalam keadaan kita nak sedarkan dia mungkin boleh. Tapi jangan duk kata orang yang tak kenal tiba-tiba kita pergi dia, selamat pendek umur, moga-moga mati cepat. Jangan. Tapi doalah yang kebaikan untuk dia. Wahai sahabatku, selamat panjang umur, mudah-mudahan terus berada dalam rahmat pada Allah, mudah-mudahan terus istiqamah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu doa seorang sahabat yang baik. Baik, persediaan kepada hari akhirat. Bagaimana kita persediaan kita hari ini? Tanya diri kita. Puasa kita tahun ni macam mana? Apakah puasa kita puasa yang terbaik daripada tahun-tahun yang lepas? Ni kita tak tahu lagi. Tahun depan kita akan bertemu dengan Ramadan ataupun tak. Dan gunakanlah masa yang berbaki ni, 4-5 hari masa yang berbaki ni, dan kita berada di 10 hari yang terakhir, kita gunakan masa ini yang dengan sebaik mungkin. Takut-takut Ramadan tahun depan kita tak bertemu dah. Takut-takut Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Tak rugi untuk kita ambil masa 5 hari ataupun 6 hari yang berbaki ini, kita menangis di malam hari, bukan menangis tengok cerita Korea nah. Menangis kerana mengisafi dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menangis kerana takutkan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia dengan amal ibadah ni kita tak mampu nak beli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta Nabi SAW katakan kepada sahabat, wahai sahabatku, sesungguhnya amalan kita ini tidak mampu nak beli syurga Allah SWT. Hatta aku sendiri pun tak mampu nak beli syurga Allah SWT dengan amalan aku. Sahabat dia pelik. Sahabat tanya kepada Nabi, wahai sahabat Nabi, kamu pun tak boleh beli syurga dengan amalan kamu? Nabi kata tak boleh. Yang boleh beli syurga Allah, yang boleh beli syurga Allah, yang membolehkan kita masuk ke dalam syurga Allah hanya dengan rahmat daripada Allah. Nak dapat rahmat macam mana? Nak dapat rahmat tak dapat tidak, kena buat amalan kepada Allah SWT. Kena melaksanakan seluruh perintah Allah SWT. Kena menjadi hamba Allah SWT yang benar-benar ikhlas, yang benar-benar soleh, yang benar-benar dekat kepada Allah SWT. Baru dapat rahmat dia. Kalau kita hidup di dunia ni, terang-terang kita lawan Allah, terang-terang kita lawan Quran, terang-terang kita tak kasih kepada Nabi, lawan Nabi, jauhlah kita daripada rahmat Allah. Bagaimana kita nak masuk syurga Allah? Tak maukah masuk syurga? No. Tanyalah siapa pun, orang gila pun dia nak masuk syurga.
tanya kat dia, hang nak masuk syurga dah? No. Walaupun dia gila. Sebab syurga ini menjadi semua idaman orang. Impian kita nak masuk syurga. Tanyalah siapa pun. Hatta orang-orang tak pakai tudung di luar ni pun tanya dah, kakak nak masuk syurga dah? Nak masuk syurga. Tapi kenapa kakak tak pakai tudung? Kata kat dia. Contoh, semua orang nak masuk syurga, tapi amal perbuatan kita macam mana? Ni puasa kita ni, bolehkah kita masuk syurga dengan puasa kita tahun ni? Contohlah, kalau puasa kita ni adalah puasa yang terakhir, bagaimana kita nak masuk syurga dengan puasa kita ni? Tadarus kita macam mana? Tadarus kita bukan hanya tadarus. Kita hari ni banyak baca Quran, belum hari-hari baca Quran. Kalau boleh satu juzuk memang khatamlah, alhamdulillah, bagus, usaha yang bagus, usaha yang cukup baik. Setiap hari khatam satu juzuk. Tapi kita ni tak, kita faham tak apa yang kita baca? Kita faham tak apa yang terkandung dalam Quran? Hari ini ramai orang tak faham apa yang terkandung dalam Quran. Hari ini ramai orang tak reti apa yang Allah SWT perintahkan dalam Quran. Kalau tidak, dia tidak akan lawan. Kalau tidak, dia tidak akan memusuhi Al-Quran. Sebab punca dia lawan tersebut kerana dia tak faham. Sebab itulah para ulama menganjurkan kepada kita supaya kita baca Quran sekali dengan terjemahan dia. Kita ni orang ajam, bukan orang Arab. Orang Arab pun dia tengok tafsir lagi. Bahasa Quran ni bukan bahasa Melayu nah, bahasa Arab. Bila bahasa Arab tak dapat, tidak, kita kena baca terjemahan dia. Kita kena rujuk para alim ulama untuk faham. Bila mana kita faham apa yang terkandung dalam Quran, baru kita akan rasa, oh, Allah SWT sedang menegur aku rupanya. Oh, Allah SWT sedang kata kepada aku rupanya, aku ni hamba dia. Bila mana hamba dia, aku ada tugas di dunia ni. Bila mana aku pulang nanti, Allah SWT akan persoalkan kepadaku dengan amanah yang telah diberikan kepadaku. Ada 3 tugas manusia di atas muka bumi ni. Apa dia tugas manusia? Tugas pertama yang Allah perintahkan kepada manusia ialah manusia ni kenalah menjadi hamba kepada dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah SWT, tidak aku jadikan para jin dan manusia itu melainkan untuk mengabdikan diri kepadaku. Itu kata Allah SWT. Yang pertama, kita hari ini dah menjadi hamba Allah yang terbaik kah? Bagaimana kita ni dengan Allah SWT? Itu tugas pertama. Allah akan tanya, balik ke alam barzah nanti, Allah Ta'ala akan hisap amalan kita. Antara dia adalah kita ni bagaimana dengan Allah. Solat kita macam mana? Ibadah-ibadah kita macam mana? Perintah-perintah Allah di dalam Quran macam mana? Itu pertama. Yang kedua, tugas manusia ialah menjadi khalifah di atas muka bumi ni. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dengar ayat tu kan, dalam surah Al-Baqarah. Baik, al-khalifah itu apa dia? Khalifah ini ialah iqamatuddin wa siyasatud dunya bih. Mendirikan agama dan memerintah agama ataupun memerintah dunia ini dengan agama. Iqamatuddin, mendirikan agama. Kita ni kena mendirikan agama Islam kita ni. Berjuang menegakkan agama Islam kita ni. Wa siyasatud dunya bihi. Dan kita kenalah mengurus tadbir kehidupan dunia ni sebagai kita pemimpin, sebagai kita orang yang diamanahkan Allah untuk memakmurkan dunia ini, kenalah memakmurkan dunia ini dengan Islam. Selain daripada Islam tidak boleh. Selain daripada hukum Allah tidak boleh dimakmurkan di atas muka bumi ini. Hari ini kita telah menegakkan Islam atau belum? Cek dalam diri kita. Kita ni dah menjadi salah seorang di antara orang yang memperjuangkan Islam atau belum? Ustaz, kami tak mampu jadi macam Brigade Al-Qassam. Tak suruh jadi macam Brigade Al-Qassam pun. Jadi brigade yang ada di Malaysia ni. Jadi pejuang-pejuang Islam yang ada di Malaysia ni memakmurkan bumi Allah dengan Islam. Dalam bidang kuasa yang kita ada, dalam ruang lingkup yang kita ada, sekadar kemampuan kita kena laksanakan walaupun sedikit kecil perkara. Sebab itu adalah amanah yang Allah SWT berikan kepada kita. Tugas manusia di atas muka bumi ni. Ni dunia ni diciptakan kepada kita. Tentulah kita ada tugasan. Allah Ta'ala katakan, afasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah manusia mengira bahawasanya mereka itu diciptakan hanya sekadar sia-sia? Tak ada tugaskan manusia di atas muka bumi ini, wa annakum ilaina la turja'un, dan mereka tidak tahukah ataupun tidak rasakah mereka itu akan dikembalikan kepada aku, kata Allah.
Kita ni confirm akan kembali. Kita ni confirm akan mati dan kita akan ditanya benda ni. Baik, yang ketiga apa dia? Yang ketiga ialah manusia ini diberikan amanah. Innal aradnal amanah, tu ayat tu, anda tak ingat habis. Bahawasanya telah dibentangkan amanah ini kepada langit dan bumi, dibentangkan kepada amanah ini kepada gunung ganan dan sebagainya. Kesemua mereka itu menolak. Tapi amanah ini telah dipikul oleh manusia, diambil oleh manusia untuk melaksanakannya. Dan kata Allah, manusia itu adalah sejahil-jahil makhluk. Ini amanah. Amanah pada amanah memakmurkan, amanah memperjuangkan Islam, amanah mendirikan Islam, amanah menyampaikan Islam kepada seluruh umat. Tugas para nabi. Hari ini ada nabi lagi tak? Hari ini dah tak ada nabi. Kalau ada yang mengaku nabi itu bohong. Nabi jadi-jadian mungkin ramai. Tiba-tiba mengaku nabi mungkin ada, tapi nabi daripada Allah sudah tak ada. Nabi ni ramai tak? Nabi ramai. Nabi lebih kurang 140,000 orang. 140,000, 146,000 orang. Itu nabi yang mana telah sampai ke wahyu kepada dia, dan dia ini melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada dia tanpa Allah SWT suruh sampai kepada umat. Dah. Ini nabi. Adapun satu lagi, adapun yang diperintahkan oleh Allah SWT beriman kepada Allah, melaksanakan apa yang telah diwahyukan kepada dia dan menyampaikan wahyu tersebut kepada umat manusia, itu dinamakan sebagai rasul. Rasul ni berapa orang? Rasul ini adanya 313 orang. Sama banyak dengan jumlah ahli Badar. Yang Nabi tadi 140,000 ataupun 146,000 tu sama banyak dengan wali Allah yang ada di dalam muka bumi ni. Mati seorang ganti seorang, mati seorang ganti seorang. Itu nabi, bilangan nabi. Dan bilangan nabi ni sama dengan bilangan para wali. Ni para wali yang ada dalam muka bumi ni. Adanya wali kutub, adanya wali abdal dan sebagainya. Baik, para nabi sama bilangannya dengan jumlah ahli Badar. Ahli Badar 313 orang. Dan kita wajib ingat berapa orang? Kita wajib ingat 25 orang. Kita ingat tak nabi ni? Cuba kita cek. Ingat tak Nabi 25 tu? Alhamdulillah, terima kasih kepada Rehan sebab dia buat lagu. Dengan lagu tu kita boleh hafal. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, kita ingat yang tu. Kalau tak ada lagu tu, bertukar mana satu. Nabi Adam dulu kan Nabi Nuh dulu. Itu kita. Dan 25 orang ya wajib kita ingat. Beriman kepada Rasul. Baik, Rasul ini telah diutuskan oleh Allah melaksanakan 3 perkara ni. Dan bila mana Nabi telah wafat, dipanggil kepada Allah, manusia kita hari inilah terus menjalankan perintah kepada Allah, melaksanakan sama macam perintah yang diperintahkan kepada Nabi. Kalau Nabi dahulu diturunkan kepada satu kaum untuk memberi peringatan supaya kaum tersebut kembali kepada Allah, terus kalau tak mau kembali kepada Allah, Allah Ta'ala turunkan azab sebagaimana kepada kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut, kita tahu kisah kaum Nabi Lut. Kaum Lut ni suka kepada orang lelaki, suka kepada lelaki. Baik, tu kaum Nabi Lut. Sekarang ni bukan sekat kaum Nabi Lut dah, orang kita ni. Bahkan perempuan pun suka sama-sama perempuan. Pelik. Orang perempuan bertukar jadi lelaki, orang lelaki tukar jadi perempuan. Tak pelik. Kalau Allah nak turunkan bala, boleh sangat-sangat. Umat Nabi Lut, Allah Ta'ala terbalikkan bumi ni. Kalau kaum kita hari ni, masyarakat kita hari ni, tak tahulah apa bala yang akan diturunkan oleh Allah. Mujur perantara Nabi je. Sebab Nabi Muhammad SAW meminta doa kepada Allah, jangan turunkan bala kepada umat, Allah Ta'ala makbulkan. Tak turun bala. Allah Ta'ala bagi sikit-sikit je. Tsunami, kehilangan MH370, kehilangan yang terbaru, bencana yang terbaru yang telah menimpa negara kita, jatuhnya pesawat MH17. Tu pun kita isah tak? Tu pun kita tak isah lagi. Kalau kemakatan kita kehilangan baru ni sultan kita, kita sedih meratapi kematian sultan kita. Kita berkabung selama 100 hari. Dan TV-TV adanya baca Quran dan sebagainya. Alhamdulillah. Rancangan-rancangan hiburan, program-program hiburan diberhentikan. Baik, kita nak tanya, MH17 ni depa buat macam tu tak? Kenapa tak dibacakan Quran? Kenapa program-program masih terus berlangsung? Program-program maksiat terus berlangsung? Tak rasa insaf lagi kah? Setakat yang difahamkan hanya 2 syarikat sahaja, yang mana syarikat tersebut bila mana kapal terbang dia berlepas, dia akan baca doa. Pertama, syarikat Saudi Arabia Airlines. Yang kedua, Brunei, Royal Brunei Airlines. 2 tu kan.
Yang lain semua naik tak baca doa. Tak tengok lagi pramugari dia. Seksi. Ustaz yang duduk jenuh tutup mata nak minta makanan pun. Sebab terlalu seksi. Tak kira lagi agak-agak yang ada dalam kapal terbang. Macam mana kita tak kena badak? Macam mana Allah tak muka? Tak cukup lagi kah dua kehilangan pesawat tersebut untuk kita insaf kepada Allah? Allah boleh buat apa saja. Perjalanan kereta, perjalanan kapal terbang dan sebagainya, semua Allah Ta'ala yang gerakkan. Tapi kenapa kita tak kembali kepada Allah, tak menginsafi apa yang telah berlaku kita? Cukuplah dua perkara tersebut menjadi peringatan kepada kita yang masih hidup hari ini. Cukup-cukuplah mengamalkan apa-apa yang khurafat, yang jauh daripada Allah, yang menyimpan daripada ajaran Islam. Kembalilah kepada sistem Islam, kembalilah kepada Islam, yang mana Islam ini memberikan kesejahteraan kepada kita, yang memberi rahmat kepada kita, yang beri kesenangan kepada kita. Hari ini kita jadi susah sebab apa dia? Hari ini kita jadi susah sebab kita jauh daripada Islam. Hari ini kita jadi susah sebab kita meninggalkan Islam. Betul tak Islam ni boleh menjamin kehidupan kita, kesenangan kepada kita? Betul. Kita ingat dah kisah Sayyidina, kita ingat dah kisah yang berlaku kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ustaz-ustaz dah cerita rasanya kisah ni. Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintah hanya 2 tahun. Tapi dia ni amat sungguh apa yang Allah Taala suruh. Amat sungguh apa yang Nabi suruh. Sebagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar mampu menawan 2/3 dunia menjadi Islam. 2/3 dunia jatuh di bawah kekuasaan Islam. Itu zaman Sayyidina Umar. Parsi jatuh, Rom jatuh ke tangan Islam. Baik, Sayyidina Umar Abdul Aziz, pemerintahan dia 2 tahun, tapi pemerintahan dia paling aman. Ni waktu Ramadan nak bagi zakat, kita mesti akan cari afnaf, golongan yang boleh terima zakat. Zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz tak ada orang boleh terima zakat. Bayang tengok. Hari ni cuba kita cek dalam Malaysia, berapa ramai yang boleh terima zakat? Yang terima zakat pun tak dapat. Yang terima zakat, contoh pelajar-pelajar Mesir, kena tarik zakat. Tu Malaysia. Orang yang sepatut terima zakat tak boleh zakat. Contoh yang berlaku lagi, orang yang pelayaknya diberikan derma kepada dia, dihalau keluar daripada kota raya. Orang yang bagi derma pun salah pula hari ni. Tapi zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dengan melaksanakan Islam, aman dunia ni. Sampai ada orang musafir daripada kota Sana'a di Yaman ke Madinah dan ke Mekah tanpa ditemani oleh muhrim. Seorang perempuan datang daripada Yaman terus ke kota Madinah, ke kota Mekah tanpa ditemani oleh muhrim dia. Nak kata aman dunia waktu tu. Sampaikan binatang, kambing dan serigala boleh berkawan. Tak bergaduh. Kalau kambing jumpa serigala, tentu lari kan, cari penyakit duduk dekat dia. Tapi waktu tu aman, nak kata amannya Islam, amannya pemerintahan Islam, sampai binatang pun tak bergaduh. Bila mana wafatnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bila mana binatang dah tahu, oh, Khalifah telah mati, Umar Abdul Aziz telah kembali kepada Allah, bergaduh balik binatang ni. Tu 2 tahun je aman dunia, tak ada orang boleh terima zakat. Sebab apa dia? Sebab melaksanakan sungguh-sungguh apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Dia jumpa kita tengok apa yang dibuat oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Satu malam, anak dia datang nak bertemu dengan dia, nak membincangkan hal keluarga, masuk ke dalam bilik dia. Dia tengah buat kerja, ketuk pintu, wahai ayahku, bolehkah masuk? Kata ayah dia, kata masuklah. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz kata masuklah anak dia pun. Tiba-tiba Umar bin Abdul Aziz duduk atas meja, ada sebelah dia pelita. Tiba-tiba Umar bin Abdul Aziz tutup pelita dia, tutup, dan bilik menjadi gelap. Anak dia pelik, tanya kepada ayah dia, wahai ayahku, kenapa ayah padamkan pelita? Kan kita nak sembang ni. Tiba-tiba ayah dia kata apa dia? Sayyidina Umar bin Abdul Aziz kata apa? Kata, duit pelita ni yang bayar dia adalah rakyat, yang nyalakan dia adalah rakyat. Aku nyalakan dia guna duit rakyat sebab aku nak buat kerja rakyat. Tapi bila mana aku bersembang denganmu, kita membicarakan soal keluarga kita, tidak ada kena-mengena dengan rakyat, maka aku tidak adil kalau aku gunakan duit rakyat. Baik, kita hari ni tengok pemimpin kita macam Umar bin Abdul Aziz ke? Duit kita berapa banyak dia guna? Contoh, duit kita hari ni, yang jadi duit kita berapa banyak je? Mungkin BRIM sahaja yang jadi duit kita, tu pun berapa ratus sangat. Sedangkan aset negara kita cukup banyak. Kita ada petroleum, kita ada getah, kita ada emas, kita ada berbagai-bagai sumber kekayaan, balok dan sebagainya.
Tapi ke mana duit-duit kita? Yang kaya terus kaya, yang miskin terus miskin. Sebab itulah, sebab apa? Sebab kita tak kembali kepada Islam. Bila mana kita kembali kepada Islam, tengok tak ada orang yang boleh terima zakat. Percaya. Sebab tu orang tak amalkan sistem muamalat dalam Islam. Sebab itulah orang tak amalkan sistem konon di dalam Islam, jinayat di dalam Islam. Tak amal. Sebab orientalis ataupun barat akan memusuhi kalau orang-orang yang menggunakan sistem ni. Apa yang terjadi di luar sana. Tengok Brunei. Baru umum nak laksanakan hudud. Apa yang berlaku? Timbul 6 telaga minyak yang mana boleh bertahan selama 50 tahun. Takkan surut minyak tersebut. Kaya makin kaya orang Brunei. Baik, bertepatan dengan bulan Ramadan ni, kembalilah kita kepada Al-Quran, kembalilah kita kepada Islam. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Cukup sekadar tu pengisian pada malam ni. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sepatutnya malam ni Ustaz Yusni, tapi Ustaz Yusni berkeuzuran, maka dia minta ana gantikan. Mohon maaf jika ada kekurangan di sana. Biasalah bidan terjun ni tak sama hebat dengan orang yang asal. Mungkin tuan-tuan dan asal nak dengar kuliah Ustaz Yusni, Ustaz Yusni nak main Masjid Ridwan ni mana tu yang main ramai tu. Saya tengok Ustaz Yusni tak ada Ustaz Ibrahim. Minta maaflah kalau tak sama dengan Ustaz Yusni. Baik, apapun apa yang dikongsi itu mudah-mudahan memberi peringatan kepada kita, memberikan manfaat kepada kita, kerana fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, mudah-mudahan peringatan tersebut bermanfaat untuk orang yang beriman. Sebelum anda mengakhiri ucapan anda pada malam ini, ingin memohon jasa baik tuan-tuan. Pamphlet sudah diedarkan. Tu pamphlet berkenaan dengan Mahat Tahfiz Akademi Al-Quran Al-Syamin di bawah kelolaan Ustaz Yusni Makpiah. Ustaz Yusni Makpiah telah menubuhkan sekolah tersebut lebih kurang 3 tahun yang lalu. Alhamdulillah beroperasi dengan baik melalui sumbangan para penderma yang budiman. Sebelum ni daripada duit sumbangan itulah madrasah itu dibina. Alhamdulillah pelajar-pelajarnya lebih kurang 60 orang sekat ni, dan semua menerima pendidikan yang baik di situ. Ramai anak-anak muda sekitar Bukit Mentajam, sekitar Pulau Pinang yang masuk ke dalam sekolah tu. Dan kita akan membuka lagi selepas ni, mungkin dalam perancangan Ustaz Yusni untuk membuka lebih banyak sekolah menengah di bawah nama Aqsa juga. Mungkin lepas ni akan buka sekolah rendah pada tahun depan insya-Allah. Dan di sini Ustaz Yusni memohon sumbangan kepada tuan-tuan perempuan minta Allah SWT sekian. Mudah-mudahan dengan sumbangan tersebut mampu melancarkan lagi gerak kerja untuk mendidik anak-anak ni, anak-anak yang bakal mewarisi perjuangan para nabi, yang mana anak-anak ini bukan sahaja hafal Quran, tapi mereka diberikan kefahaman tentang Quran tersebut, diajarkan mereka tentang kefahaman Al-Quran, menjadi pendokong kepada Al-Quran, menjadi pendokong kepada perjuangan Islam. Dan mudah-mudahan mereka ini kelak akan mendoakan kita sebagai kita penderma ni. Saham kita takkan putus. Kita derma RM1 itulah mereka akan belanjakan ke jalan Allah, dan mungkin dengan asbab RM1 itulah pahala kita berterusan bila mana kita ke alam barzah akan menerangi kubur kita. Wallahu alam, mana kita tahu RM1 yang kita bagi itu kan. Dan mudah-mudahan dengan apa yang kita sumbangkan itu akan memberikan pahala yang cukup banyak kepada kita. Jadi mohon jasa baik tuan-tuan untuk infakkan apa yang kita ada. Mungkin dibutuhkan untuk tahfiz Aqsa, dan lepas ni kalau ada ustaz-ustaz mana pun main minta sumbangan, bagi. Sebab tu adalah salah satu saham kita di akhirat. Yang kita dikatakan tadi al-isti'dadu birrahim tadi tu, tu antara persediaan kita nak hadapi hari kematian kita, nak hadapi hari akhirat. Saham kita di sana dengan memberikan sumbangan yang kecil ni, mudah-mudahan diganjari pahala oleh Allah SWT. Jadi siapa yang nak beri sumbangan lagi, mungkin Abang Nasir akan letakkan sajadah di belakang tu, boleh letakkan di dalam tu. Dan dengan ini jazakallahu khairan jazak, jazakumullahu khairan jazak buat semua para budiman, para tuan-tuan hadirin hadirat di Allah SWT sekalian. Jika ada kesalahan, jika ada kekasaran, jika ada yang tersinggung di hati, mohon maaf dan mohon teguran jika ada kesalahan di sana. Apa yang baik pada Allah SWT, yang buruk pada kekurangan diri anda sendiri. Sirung ala berkatilah, selamat berpuasa, teruskan ibadah. Mudah-mudahan kita diganjari malam Lailatul Qadar, mendapat pahala Lailatul Qadar, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, keluar daripada madrasah Ramadan dengan menyandang piala tatakun, piala orang-orang bertakwa, seterusnya kembali kepada Allah, masuk ke dalam syurga Allah. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Sayyidil muslimin dan muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin hamdan syakirin. Hamdan sabirin hamdan yuwafi wa yukafi lidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azza sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bil iman wa bil iman wa hshurna bil iman wa adkhilna jannata iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna naj'aluka fi a'da'ina wa na'udzubika min shururihim. Allahumma badi syamlahum wa farrij jama'ahum wa shaddid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallim alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya mutakim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya muzilal kitab wa ya mujri sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim ihzimhum wansurna alaihim ihzimhum wansurna alaihim. Allahumma ansuril islam wal muslimin fi Palestin. Allahumma ansuril islam wal muslimin fi Gaza. Allahumma ansuril islam wal muslimin fi Misr wa fi Arakan wa fi Shishan wa fi kulli makan fi kulli zaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.